العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar kepada sahabat-sahabat semua hadirin yang bersama dengan kita pada malam ini di live IG, di Zoom dan juga di Facebook. Ahlan wa sahlan. Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung kembali siri pengajian tadabbur surah Al-Maidah. Yang kita akan bicarakan pada ayat ini insya-Allah ayat ke-64 sampailah ke beberapa ayat yang Allah permudahkan kita pada hari ini. Cuma pada malam ini saya mungkin akan berhenti awal sikit, akan berhenti dalam sekitar pukul 10 minit lebih kurang begitu, kerana ada beberapa urusan penting yang perlu diselesaikan. But insyaAllah dalam masa yang terluang ini, banyak juga masa kita, insyaAllah kita akan luangkan untuk mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Kalau pada minggu lepas kita ada sentuh tentang ayat 64. Ayat 64 yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Yang mana kita dah sentuh beberapa aspek daripada sudut akidah salafus salih berkaitan dengan perbahasan ayat sifat pada perkataan yadullah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan kita pun dah jelaskan tentang aspek metaforikal pada ayat tersebut, iaitu bila orang-orang Yahudi mereka menyangka bahawa Allah itu adalah bakhil, maka Allah Subhanahu wa taala bidas mereka. Allah kata ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Sebaliknya mereka inilah orang-orang yang Yahudi, mereka ini adalah orang yang bakhil, orang yang pengecut, orang yang hina, dan mereka dilaknat di atas apa yang dikatakan oleh mereka. Dan Allah kata lagi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang karim, kan? Yang Allah memberikan rezekinya kepada sesiapa yang dikehendaki, bukan seperti mana yang kita kehendaki, tetapi sebagaimana yang Allah kehendaki menurut hikmahnya, menurut pengetahuannya. Dan Allah itu adalah Tuhan yang maha luas pemberiannya, maha luas kurniaannya, yang di sisinya khazanah segala sesuatu yang tidak terhenti. Dan Allah telah menciptakan buat kita segala apa yang kita perlukan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Even dalam Al-Quran pun bila dinyatakan tentang ayat Allah itu apa ya? Allah itu Ar-Razzaq. Bukan setakat Allah itu Tuhan yang memiliki sifat Karim, bukan yang memiliki setakat ayat Ar-Rahmah, tetapi Allah itu juga adalah sebagai Tuhan Ar-Razzaq. Tuhan yang maha memberikan kita rezeki. Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. Dan kita ni sebagai makhluk ni kadang-kadang kita yakin bahawa macam orang-orang Yahudi tadi yang dikata Allah itu bakhil. Sebab mereka selalu menuduh atas usaha yang mereka lakukan. Orang Yahudi ni terkenal mereka ini rajin. Sampai kelar pun mereka ni banyak daripada mereka itu rajin. Kalau kita tengok macam mana plan ekonomi mereka di Israel, macam mana usaha-usaha mereka di Amerika Syarikat, macam mana perancangan-perancangan mereka untuk seluruh dunia. Kita tengok teknologi di Israel, macam mana dia ada satu kibut, satu kampung yang mereka buat macam mana untuk menjana pendapatan mereka, KDNK mereka. Very amazing, kan? Kalau kita tengok mereka adalah satu bangsa yang kuat berusaha. Jadi bila mana mereka ini rajin, mereka yakin bahawa hasil kerja keras ataupun kepintaran yang mereka miliki itu adalah sumber rezeki. Bila mereka tak dapat, mereka akan tuduh Allah itu bakhil.
Mereka lupa bahawa Allah lah yang maha memberikan rezeki. Usaha kita, perancangan kita, kepintaran kita ni semua hanyalah satu wasilah kan untuk mendapatkan rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita berjaya ataupun kita gagal dalam memperolehi sesebuah rezeki itu bergantung kepada keizinan Allah. Jadi sangat penting bila mana dalam kita mencari rezeki, kita kena kukuhkan hubungan kita, kita kena kuatkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah itu adalah Maha Ar-Razzaq yang maha memberikan kita segala macam kurniaan yang memenuhi keperluan kita, keperluan segala alam ciptaannya ini. Itu aspek yang paling penting. So kita kena ingat, bila Allah tidak berikan rezeki kepada kita, bukanlah bermaksud Allah itu bakhil. Allah tidak perlukan kepada kita pun. Allah tak kisah pun kalau kita ni nak kata Allah itu ke, Allah ini ke, Allah tak perlu kepada kita. Kita yang perlukan Allah. Hakikatnya segala limpah kurniaannya sama ada kurang ataupun lebih, ini semua adalah ujian bagi kita. Siapa daripada kalangan kita yang beriman kepada Allah, siapa daripada kalangan kita yang taat kepada Allah, macam mana yang Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka beribadat kepada aku. Dalam surah Adz-Dzariyat lagi Allah SWT sebut, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak sesekali mengkehendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka. Allah tak perlukan kepada kita. Aku tak mengkehendaki supaya mereka memberi makan kepada aku. Sesungguhnya hanya Allah yang maha memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dan dialah sahaja yang memiliki kuasa yang tidak terhingga, lagi maha kukuh kekuasaannya. Apa yang kita boleh dapat daripada ayat tadi? Ayat itu mengingatkan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sumber mutlak rezeki. Tidak berkurangan sedikit pun daripada kurniaannya. Jadi, dia tak perlukan sesiapa pun disebabkan Allah itu maha sempurna. Tapi disebabkan kita dengan segala kekurangan yang kita ada, kelemahan kita ini, kita yang perlukan kepada kurniaan Allah. Allah ingatkan kita untuk sentiasa mencari keredaan Allah. Jangan sesekali kita abaikan keredaan Allah dalam mencari rezeki kurniaan Allah, sebab dialah yang menciptakan dan mengurniakan kita rezeki. Kalau kita ingat, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, tumpukanlah diri kamu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku. Nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutupkan kefakiranmu. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan memenuhi dada-dada kamu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Maksudnya Allah akan sentiasa buatkan kita rasa kita ni miskin. Nah, sekarang ni kita selalu akan tengok manusia berlumba-lumba mencari kekayaan sampai melupakan Allah, tidak peduli soal halal haram, benda-benda yang syubhah, bahkan sampai melangkaui tindakan yang mengundang kemurkaannya. Ingat, orang macam ni dia susah nak rasa puas. Bahkan dia akan selalu merasakan kalaulah dia memiliki harta yang bertimbun sekalipun, dia akan rasa tak pernah mencukupi. Orang macam ni walaupun kita tengok luarannya kaya, tapi jiwanya miskin.
Malang sekali kalaulah kekayaan dunia yang dimiliki ini tidak mampu diraih, tidak mampu untuk meraih kekayaan di akhirat. Dan amat malang bila kekayaan yang dimiliki dirasakan macam kita ni miskin, tak pernah cukup. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlah, wa atadhu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang tujuan dia, keinginan dia adalah untuk nak menggapai akhirat, maka Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Allah akan satukan keinginan kita daripada bercerai-berai. Kita akan memiliki sifat qanaah, yang tidak tamak, yang tidak ada pelbagai keinginan. Dunia pun dia akan perolehi. Dunia pun akan tunduk untuk mengejarnya. Tetapi kata Nabi SAW, "Wa man kanatid dunya hammahu, ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi, wa farraqa 'alaihi shamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah." Tetapi sesiapa yang keinginan dia, tujuan dia hanya semata-mata dunia, dia tidak pernah fikirkan tentang akhirat. Dunia, 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 dunia. Maka Allah akan jadikan dia merasakan tidak pernah cukup. Allah akan cerai-beraikan keinginan dia. Dunia yang dia perolehi itu pun hanyalah sekadar apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan baginya. Sorry. Handphone kita terjatuh. Ya. Kita punya handle ni, handle baru. Mengapa? Tu lagi. Nyapa. Jangan jatuh kau. Sekejap. Jatuh aja. Ini saya punya handle baru ni. Patah. Saya beli handle baru. Ini handle baru sampai. Tapi ngapa dia terjatuh? Handle baru ni. Jangan jatuh dong. Jangan jatuh. Okay. Jangan goyang. Tuan-tuan yang di IG sana jangan bergerak. Di handphone saya terjatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semualah yang bersama dengan kita di IG. Ada yang baru masuk. Alhamdulillah hampir. Maaflah terjatuh sikit handphone kita tadi. Baik, kita sambung balik. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan pernah risau dengan ujian kesempitan. Dia tidak akan bersifat seperti sifat orang Yahudi tadi. Bila mana mereka kurang dapat rezeki daripada Allah, mereka akan tuduh Allah macam-macam. Mereka akan kata Allah itu bakhil. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tetapi orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan pernah risau dengan ujian kesusahan, ujian kesempitan. Allah ingatkan kita tentang segala macam rezeki kurniaannya yang luas, meliputi bumi dan juga langit. Alhamdulillah, di IG kita sekarang lebih daripada 100 yang telah bersama dengan kita. Jangan bergerak, nanti terjatuh kita punya handle handphone yang baru ni. Handle saya ni bermasalah, tak tahu. Sebelum ni saya pakai handle ni, asyik duk koyakkan saya punya screen protector tu kan. Dah 2 kali tukar. Hari ni kita try satu handle baru. Ya biasa handle RM3 punya handle kat Shopee kita beli kan. So dia kadang-kadang tak ada ujian sikit lah. Tapi kita orang beriman, kita tak risau dengan ujian-ujian macam tu. Baik. Apa yang Allah SWT sebut dalam Quran, Allah kata, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun."
Orang-orang musyrik itu akan bertanya, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan? Siapa? Maksudnya segala persoalan yang berkaitan dengan alam ini, bumi ini, even orang musyrik pun mereka akan mengatakan Allah. Allah lah yang memberikan ini, Allah lah yang menguasai. Ini merujuk kepada orang musyrikin jahiliah dululah. Di sebalik kesyirikan mereka, mereka menyembah berhala, mereka menyembah Allah. Mereka tahu Allah yang berikan rezeki, tetapi mereka mensyirikkan Allah. Setiap apa yang kita mampu dapatkan manfaat, even panca indera makhluk kita ni, semua ni adalah rezeki. Saya baru tengok satu reel di YouTube ataupun di TikTok begitu. Ada seorang influencer tu, dia tanyalah kepada orang ramai, dia kata, kalaulah aku bagi kamu 10 juta dolar supaya kamu bagi aku kedua-dua mata kamu sanggup tak? Orang kebanyakan semua akan kata mereka tak sanggup lah nak serahkan mata. Apa guna ada 10 juta kalau kita tak ada mata, kan? Jadi end up, pengajaran dia adalah kita semua memiliki nikmat yang jauh lebih bernilai daripada harta dunia. Nyawa kita tak boleh ditukarkan dengan beberapa ringgit sekalipun. Setiap apa yang ada di atas permukaan bumi, di bawah muka bumi, di lautan, semua ini semua adalah rezeki. Setiap yang ada di permukaan air, di bawah lautan, di atas langit, whatever it is, pancaran sinaran matahari, semua itu adalah rezeki. Even sinaran bulan, semua itu adalah rezeki yang besar. Terlalu luasnya rezeki Allah ni sampai kita pun tak sedar, sampai kita pun tak appreciate. Dan luasnya rezeki Allah itu sampai kita ni selalu sangka musibah itu, apa yang menimpa kita itu sebagai satu musibah, sedangkan hakikatnya itu adalah rezeki yang kita tak sangka. Sebenarnya diri kita ni dah kaya dah. Kita dah macam-macam Allah bagi kita kurniaan. Hanya tinggal untuk kita mencari dan kita menghargai. Kita kena yakin Allah adalah Tuhan Ar-Razzaq yang memberikan kita rezeki, sebab keyakinan itu akan lebih mengukuhkan akidah kita, menambah iman kita, menghasilkan kesan positif dalam perhubungan kita. Tapi ada antara kita yang selalu tertanya-tanya, alamak, kenapalah dia asyik jatuh. Sorry. Dia punya baru ni, dia tak cengkam lah dia punya kepala ni. Biasa ujian. Dia ada span. So kenapa? Dia sudah membengkokkan kita punya laptop. Baik. Manusia ni macam-macam. Pembahagian dia ada macam-macam. Ada yang Allah lahirkan dia kaya sedia ada. Ada yang masa dilahir tu dalam keadaan miskin, kemudian dia jadi kaya raya. Ada yang mula-mula hidup dia kaya, kemudian hilang segala-galanya. Ada yang memang hidup dia miskin harta selama-lamanya. Ada yang Allah bagi dia kesihatan yang baik, Allah bagi kita kawan yang baik, Allah bagi kita kerja yang baik, Allah bagi kita jiran yang baik, Allah bagi kita itu ini macam-macam. Macam-macam. Itu adalah sunnatullah yang Allah telah takdirkan bagi kita dengan penuh hikmah. Sebahagian kita tahu hikmahnya dan sebahagian mungkin kita tak tahu. Tapi Allah sebut, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Saya tergelak sikit pasal ada komen di IG ni. Dia kata handphone saya terjatuh ni, ada orang yang bagi angin ni tak baik. Dia tiup daripada jauh. So handphone tu jatuh. Itu biasa. Kalau sahabat semua dah tahu,
Orang yang tak suka kepada kita ni macam-macam jenis. Saya pernah pergi ke satu restoran. Restoran ni popular lah, viral dekat Batu Pahat, Johor. Restoran nombor satu, restoran Pakistan nombor satu. Masya Allah, tuan punya kedai tu baik. Kami pergi tu dia tengah sibuk buat live. Tapi bila dia dengar saya nak datang, dia sanggup, padahal kedai pada tu tutup. Tapi dia buka tu untuk saya datang dan dimasakkan khas untuk saya. Tapi sambil dia masak tu dia punya style dia akan selalu live. So dia cedok semua, dia live sampai saya duduk makan semua dia akan live lah. So dalam live tu dia pun beritahu, okey, bersama dengan kita Dr. Kamilin, Jamilin, bla 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 sikit. Ramailah orang yang ikut dia punya live tu sebab dia memang macam 24 jam dia duduk live. Tapi orang-orang, ada juga orang-orang yang tak berkenan dengan kita ni, sambil dia tengah tengok live tu pun dia type, ni nasi biryani Wahabi lah, apa macam-macam. Tong orang duk komen macam tu kan. Tapi kita happy je lah, anggap macam kita tengah sembang-sembang masa kita tengah makan. Baik. Allah kata, Allah faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lebihkan sebahagian kita di atas sebahagian lain daripada sudut kurnia rezeki. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. Dalam padu itu, orang yang diberikan kelebihan itu, ada juga Allah dah bagi dia hidup senang, tapi dia tak nak kongsi sebahagiannya kepada orang lain yang lebih susah. Kan? Sebab dia takut kehilangan rezeki, dia tak nak berkongsi rezeki. Maka Allah kata, afa bi ni'matillahi yajhadun. Sampai hati mereka tu tergamak, mereka nak ingkar nikmat Allah. Jadi dalam ayat tu Allah SWT jelaskan kepada kita bahawa rezeki setiap insan itu berbeza-beza. Antara satu sama lain kita mesti akan ada orang lebih sikit, ada orang kurang sikit, tapi semua kita kena syukur. Sebab setiap daripada bentuk rezeki itu kita perlu hargai. Orang yang kita rasa dia kurang sikit daripada duit, dia akan ada kelebihan ini. Orang yang dia mungkin ada kelebihan duit ke, mungkin dia ada kekurangan daripada sudut itu. Tapi kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk manfaat orang lain. Orang yang Allah bagi kelebihan harta, kongsilah dengan mereka yang lain. Orang yang Allah bagi kita nikmat ilmu, kita juga kongsi dengan orang lain. Dan orang yang Allah bagi kita nikmat insan-insan istimewa yang baik di sekeliling kita, kita hargai mereka sebaik-baiknya. Orang yang Allah bagi mereka nikmat kesihatan yang baik, manfaatkannya di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan kita mengeluh, jangan kita menyalahkan Allah. Dia jatuh lagi. Bentar. Kenapa? Ini macam kena tukar handle baru ni. Apalah, dia jatuh. Baru ni saya bawa saya punya handle pergi Perlis. Handle lama tu sama juga, saya beli Shopee punya jenis, murah je, RM3. Tapi bila saya bawa dalam beg sandang tu, dia terpatah. Sebab mungkin beg sandang tu goyang-goyang letak bawah kapal terbang apa semua. So sampai-sampai tu terpatah. Saya ingat nak buat recording video sikit lah yang saya selalu post dekat IG dengan TikTok tu. Lalah sebabkan patah, tak dapatlah kita nak buat recording dalam hotel. Jadi kita pun terpaksa lah kena beli baru. So ini adalah hasil ujiannya. Yang pertama sekali kita try pakai malam ni. Sama juga RM3, tapi dia nampaknya dah berapa kali jatuh ni. Dapat nanti kita MacGyver sikit, kita uji sikit. No problem, easy. Baik. Ada yang kata betul, mungkin ada rezeki lain nanti. Baik. Apa pun macam saya beritahu, kita jangan mengeluh. Jangan kita keluh, jangan kita salahkan Tuhan. Bila mana kita tengok ada sebahagian orang lain memiliki nikmat yang lebih daripada kita. Kan? Tapi kita kena faham, ada juga sebahagian orang lain yang lebih bawah daripada kita, yang tak cukup keperluan mereka, yang keadaan mereka kurang lagi daripada kita. Tapi semua itu ada hikmah yang barangkali tak mampu untuk kita nak faham.
Sebabkan akal kita, kefahaman kita tentang hikmatullah ini sangat-sangat terhad. Tetapi Allah tahu kenapa Allah bagi ni lebih sikit, Allah bagi ni kurang sikit. Allah Maha tahu. Allah sebut dalam surah Asy-Syura, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut tadbirnya, melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya kepada para hamba-Nya. Dia bagi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah tahu, Allah Maha faham secara detail. Dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha kuasa. Allah tahu everything about us. Tadi ada yang kata, Ustaz sandarkan phone tu, tak payah guna handle. Masalahnya, kalau saya sandarkan phone, mic yang dekat bawah tu dia tak boleh nak cucuk. Itu orang panggil, kita orang tradisional ni, wire, mikrofon tu kita pakai wire. Orang lain nak pakai wireless pun, kita masih pakai yang mikrofon RM10 ni. Lepas tu pula, kalau ada yang kata pakai tripod. Dulu ada tripod tu, tapi masa tu anak saya ni dia nak praktis untuk dia suka juga nak berlatih buat phone, dia nak buat video. So budak-budak main terpatah lah pula, so saya pun malas nak pergi beli kan. Saya ni pula jenis yang nak cepat-cepat je, nak senang-senang. Jadi kalau pagi-pagi saya bangun tidur ke, tiba-tiba datang idea nak buat satu video, saya duduk kat sini, saya terus nak bawa apa tu semua senang, terus rakam kat sini. Dia tak adalah peralatan canggih-manggih, cuma kita buat apa yang senang lah. Itulah orang kampung lama-lama, begitu style. Nak kata canggih-manggih tu tak reti sangat lah. yang itu sekadar apa yang kita boleh cuba. Tapi kita try tengok nanti. Baik, Syekh As-Sa'di rahmatullahi alaih, bila mana Allah kata Allahu latifun bi'ibadihi, Allah itu maha latif terhadap hamba-Nya. Apa yang dimaksudkan dengan salah satu nama Allah Latif? Sifat Latif ni, dia kata, adalah satu sifat yang bila mana Allah kurniakan rezeki kepada hamba Dia, adalah berdasarkan kepada pengetahuan Allah, bukan berdasarkan keinginan kita. Kalau ikut kita semua nak jadi billionaire. Tetapi tak semestinya bila kita jadi seorang billionaire itu baik kepada kita dan kepada persekitaran kita. Sebab mungkin manusia ni, dia nakkan sesuatu itu, dia rasakan itu lebih baik bagi mereka, tetapi hakikatnya tidak. Jadi Allah tahu, Allah susun, Allah atur bahagian-bahagian ini, dan itu tanda latifnya Allah, ihsannya Allah, baiknya Allah terhadap kita. Kejut saya. Hei, berapa kali nak jatuh ni? Tak apa. Nanti hari ni kita bagi chance lah. Nanti kita adjust sikit. Minta maaf pada semua, terutamanya yang kita pakai handphone hari ni di IG. So, dia asyik terjatuh je. So, nanti kita reda dan kita pasrah. Macam inilah ujian kan. Tak apa. Jatuh kita angkat balik, kita jatuh kita bangun balik. Kita jangan give up. Itu pengajarannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, ada hamba Allah yang berduka. Contoh kan, dia rasa bila perniagaan dia down ataupun career dia jatuh, dia rasa macam dia dah jatuh. Dia minta kepada Allah, semoga Allah bagi dia rezeki yang lebih ataupun lindungi dia dalam kejayaan dia. Lalu Allah melihatnya dari atas 7 petala langit, dan Allah pun kata kepada para malaikat, hindarkan mereka daripada urusan tersebut yang mereka mahukan. Sebab sekiranya aku mempermudahkan buat mereka untuk mendapatkannya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maksudnya, mungkin kita minta kita ada duit 1 bilion, tapi kalaulah 1 bilion itu boleh masukkan dalam neraka,
hindar, Allah kata hindarkan daripada kita. Maka Ibnu Mas'ud kata demikianlah Allah menghindarkan manusia daripada apa urusan yang kita inginkan sampaikan mereka mula bersangka buruk. Mereka bersangka buruk kepada Allah macam puak-puak Yahudi tadi. Mereka mula bersangka buruk kepada orang lain. Ada orang lain nak cuba cantas dia. Hanya disebabkan kelebihan yang Allah berikan antara kita. Kita kena betul sikit. Right. Dia kena adjust sikit semasa. Dia akan ketip phone tu. So dia ada macam span tu. So dia ketik-ketik lama-lama nanti dia phone tu takkan ke depan. Tu dia jatuh balik. But don't give up. Baik. Jadi, kalau kita tengok kelebihan yang Allah kurniakan kepada seseorang, ada banyak faktor lah. Ada memang Allah nak bagi dia kurniaan tu, memang limpahan kurniaan daripada Allah. Ada yang sebagai satu ujian baginya, dan definitely itu adalah ujian bagi dia. Yang ketiga adalah istidraj. Kan, istidraj ni Allah bagi dia dulu. Ambil dulu kesenangannya. Sedangkan azab dia sedang ditangguhkan. Dan itu kita tengok banyak orang-orang yang kufur, orang-orang yang banyak buat maksiat pun Allah bagi dia rezeki sebagai satu istidraj. Dia rasa seronok, dia rasa kufur, dia tak tahu itulah yang akan mendouble triplekan azab-azab dia nanti. Kan? Sedangkan ada kalanya bila Allah kurangkan bahagian rezeki kita, mungkin Allah nak lindungkan kita sebagai satu rahmat daripada Allah. Kan? Boleh jadi juga sebagai satu ujian bagi dia. Boleh jadi juga sebagai satu balasan dan azab bagi dia. Boleh jadi. Hanya Allah yang maha mengetahui hikmahnya. Tetapi Al-Quran ketika menyentuh tentang hikmah di sebalik pembahagian rezeki perbezaan ini, yang pertama supaya manusia ni dia tahu di dalam dunia ni setiap daripada kita ni ada kitaran. Dia tak bolehlah semua hidup senang lenang. Kalaulah semua manusia ni semua jadi bos syarikat, tak ada yang nak jadi pekerja yang menggerakkan syarikat, maka tak adalah bisnes. Kalau semua orang hanya jadi supplier, tak ada jadi buyer, tak guna juga. Dia tak boleh semua orang kaya juga, tak boleh semua orang miskin juga. Ini semua dalam urusan ekonomi. Allah sebut dalam Quran, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu khairu rabbika wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Allah kata, mengapa pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad? Seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Senang cerita Allah nak kata, kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin. Ada orang kaya, ada orang miskin. Sebahagian orang kedudukan dia sekian, orang kedudukan dia sekian, supaya sebahagian daripada mereka itu senang mendapat kemudahan dengan menjalankan kehidupan daripada setengah. Maksudnya kita sesama kita ni selalu akan saling berfungsi di antara satu sama lain. Itu kitaran dalam ekonomi. Yang kedua hikmah dia adalah Allah nak kurangkan sikap melampau sebagai manusia. Sebab kita tahu kan manusia ni selalunya bila Allah bagi harta dia, di mata dia kelabu. Dia makin menjauh daripada Allah. Dia ada sikap sombong. Dia rasa dia tak perlu kepada Allah dah. Dia rasa dia berkuasa. Jadi, ada sebahagian orang ni, Allah kurniakan dia rezeki dengan kadar yang sesuai bagi dia. Sebab itu Allah sebut, walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalaulah Allah bagi rezeki melimpah-limpah kepada sebagian hamba-Nya, maka mereka itu akan melampaui batas. Maka Allah
kurniakan dengan kadar sebagaimana yang dikehendakinya. Allah itu maha mendalam pengetahuannya dengan keadaan hamba-Nya. Jadi kita orang yang beriman ni, kita tak sedih dengan perbezaan rezeki yang Allah dah tentukan. Sebab segala ketentuan Allah ni, Allah tentukan menurut pengetahuan dan hikmah Allah, bukan menurut akal kita. Walaupun kita dapat bahagian yang paling kurang, sebab hakikatnya habuan dunia ini begitu kerdil, kita tak perlu nak bangga pun. Bukanlah nak mengumpulkan harta ini sebagai satu objektif kehidupan. Tanyalah kepada orang-orang yang dah sekarang usia 60-70 ni, insya-Allah ramai daripada mereka. Mereka dah melalui fasa dunia. Sebahagian daripada mereka juga dah menimbun-nimbunkan harta mereka sebelum ini. Sekarang apa yang mereka cari? Mereka tahu hidup mereka tidak akan kekal. Mereka tahu apa yang mereka himpunkan ini akan ditinggalkan. Dan mereka tahu ini bukanlah objektif hidup mereka di dunia. Betapa ramai mereka-mereka ini yang sudah insaf, yang mereka sudah kembali, mereka bertaubat, mereka datang kepada Allah. Sebab tu kita tak boleh sedih kalaulah ada kehilangan, kita ada kekurangan, sebab tujuan utama kehidupan kita adalah nak mendapatkan keredaan Allah. Kita nak dapat kejayaan di akhirat. Itu antara sentuhan rezeki. Sebab tu kita tidak bersikap seperti orang Yahudi yang mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Dan kalau kita lihat lagi, ada antara kita yang mana bila Allah sebut dalam ayat 64, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Ayat 65 surah Al-Maidah. Kalaulah ada ahli kitab yang beriman dan bertakwa, maksudnya ada di kalangan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, mereka yang beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakaffarna anhum sayyiatihim, Allah akan hapuskan dosa-dosa lalu mereka, kejahatan mereka, dan Allah akan kurniakan mereka ataupun Allah akan masukkan mereka di dalam syurga Allah. Ini ayat 64 ni satu lagi pada kunci. Even Allah nak kata kepada orang-orang Yahudi tadi, yang bila mana Allah tak bagi mereka rezeki, yang Allah kurangkan bahagian mereka, mereka katakan Allah itu bakhil. Dan Allah kata kalaulah mereka beriman dan bertakwa, iman dan takwa ini adalah salah satu daripada punca rezeki kita. Dalam surah lain, surah A'raf, Allah kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu kurniaan barakat yang melimpah-limpah daripada langit dan bumi. Bukan setakat rezeki dia akan dapat di dunia, tetapi dia akan dapat wala adkhalnahum jannatin na'im. Allah akan bagi masuk mereka syurga yang tak ada apalah. Rezeki dunia ni kita nak compare dengan akhirat. Rezeki penuh barakah, dia akan datang mencurah-curah. Hanya setelah kita meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Tapi bila mana kita rasakan bahawa seolah-olah adanya tembok penghadang yang membentengi diri kita daripada maksiat, ataupun adanya perisai yang mencegah kita menuju ke nerakanya, itulah sifat takwa. Kalaulah kita memiliki sifat iman dan takwa, masa itulah kita akan rasakan bahawa rezeki Allah itu akan datang berduyun-duyun tanpa dipinta.
Sebab dia sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa dan menjaga amanahnya. Dan sesiapa yang sentiasa di bawah naungan, bantuan dan petunjuk Allah, maka segala pintu rezeki akan terbuka luas untuk dia dan segala urusannya pasti akan dipermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan bagi dia jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya, memberinya rezeki daripada jalan yang tidak disangka. Ingatlah, sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup bagi dia. Boleh jadi rezeki seseorang itu terhalang disebabkan maksiat dia, disebabkan dosa yang mengundang kemurkaan Allah dan menghalang doa dia daripada dimustajabkan. Sesetengah dosa mengundang laknat Allah, dan sesiapa yang mendapat laknat Allah, tak ada kebaikan bagi dia, tak ada kejayaan bagi dia. Sebab itu dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Seseorang tu boleh terhalang rezekinya disebabkan dosa yang dilakukannya. Sebab tu kita jangan khawatir untuk menjaga perintah Allah dalam kita mencari rezekinya. Jangan teragak-agak untuk menangguhkan urusan dunia kita dengan mendahulukan solat kita. Jangan merasakan kekurangan, kesusutan rezeki kita ketika mana kita mengeluarkan zakat yang banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Netherlands. Jauhnya, Masya Allah. Ada hadirin kita yang bersama menonton kita daripada Netherlands. Tadi saya ada baca juga daripada Indonesia. Ada juga tadi saya tengok daripada Singapura, daripada Brunei. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'a. Moga-moga kita mendapat manfaat, dan insya-Allah kebiasaannya kita akan berkongsi tentang tadabbur surah Al-Maidah ini pada setiap malam hari Rabu bermula daripada sekitar 9 suku. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, ramai orang yang daripada pelbagai tempat. Ahlan wa sahlan. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, kita jangan korbankan nilai agama dalam diri kita dalam kita meraih keuntungan dunia. Jangan kita risau, sebab rezeki kita ni semua telah ditentukan. Ada daripada, Masya Allah, sahabat daripada Switzerland, ada daripada Sabah. Barakallahu fiik. Semoga perkongsian Quran ni dia boleh menjentik sanubari kita, boleh memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Saya bila ramailah orang yang daripada macam-macam tempat ni kan datang untuk nak memberikan, mendengar perkongsian kita di video-video. Saya selalu sekarang ni duk buat video kan, ada di IG, ada di TikTok. Baca komen-komen bawah tu macam-macam lah, daripada sini, daripada sana, daripada sini. So itu membuatkan kita rasa Masya Allah sebagai satu kekuatan lah bagi kita untuk insya-Allah kita terus berkongsi. Sebab Nabi SAW kata, li'ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka hamrun na'am. Kan kalaulah dapat membawa satu hidayah walau pada seorang sekalipun, hidayah Allah yang berbentuk kebaikan, ilmu dan seumpamanya, itu lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada kereta mewah yang kita inginkan di dunia ini. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sangat-sangat penting. Pegang, jangan kita lupa masa mana Allah uji kita daripada sudut rezeki, daripada sudut kerja dan sebagainya. Nabi SAW kata,
inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah fala tastabti'ur rizq wattaqullaha ya ayuhan nas wa ajmilu fi talab khudhu ma halla wa da'u ma harum. Nabi SAW kata, salah seorang jatuh balik. Jatuh kita bangun, jatuh kita bangun. Jangan mengeluh, jangan bimbang. Itu adalah ujian dunia. Okey. Nabi SAW kata, tak ada seorang pun daripada kalangan kita yang akan mati sehingga telah disempurnakan bahagian rezeki dia. Maksudnya apa yang Allah telah tentukan rezeki bagi kita, kita akan dapat sebelum kita mati. Jangan kita risau kalau Allah dah takdirkan kita akan dapat 100,000 sebelum kita mati, itu yang kita akan dapat. Kamu hilang sekarang, kamu akan datang, kamu akan dapat apa yang Allah telah takdir. Jadi kita tak akan mati sampai rezeki kita disempurnakan. Jangan risau, jangan tamak, jangan zalim, jangan kedekut. Tapi kata Nabi SAW, jangan kamu berputus asa daripada rezeki Allah. Dalam kita nak mencari rezeki Allah ada naik turun, naik turun, naik turun. Jangan putus asa. Sentiasa bertawakal kepada Allah. Selalu hubungan kita dengan Allah tu kena ada. Kita tahu Allah akan jaga kita. Whatever it is, jangan risau. Kalau kita kena buat satu rezeki yang haram, jangan risau untuk tinggal. Tawakal kepada Allah. Allah pasti akan bagi. Sebab rezeki kita, kita tak akan mati selagi kita akan dapat rezeki tu. Dan kata Nabi SAW lagi, dalam kita bertawakal, jangan kita macam, berserah, malah. Tapi Nabi kata, perbaiki, wa ajmilu fit talab. Baiki cara kita mencari rezeki. Dalam kita membaiki cara kita mencari rezeki, improve skill kita, improve usaha kita. Ambil apa-apa yang halal. Tinggalkan apa yang haram. Itu konsep kita dalam kita menghadapi. Sebab tu Allah SWT kata, orang Yahudi ni tadi yang ingkar ni, kalaulah mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dosa mereka dihapuskan, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Walau annahum jatuh balik. Baru kita nak mengaji. Sikit. Kita ada 5 minit lebih kurang. Usaha. Jangan give up. Kali ini dijatuh. Bangkit balik. Baik. Ayat yang terakhir, ayat 66, Allah kata, walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim. Kalaulah mereka mendirikan Taurat, Injil, apa yang maksudnya mereka terima. Wama unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Maksudnya kalau mereka betul-betul menegakkan apa yang Allah turunkan kepada mereka, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Maksudnya Allah akan bagi mereka rezeki. Rezeki daripada atas, rezeki daripada bawah. Allah akan limpahkan, kurniakan mereka. Jangan risau, kamu tidak akan mati kebuluran. Sebab tu dalam kita mencari rezeki Allah, jangan lupa ingat halal dan haram. Ramai orang takut untuk meninggalkan satu rezeki yang ada syubhah, sebab dia takut kalau aku tak ada kerja ni, apa akan jadi pada aku. Jangan risau. Kalau kita buat tu kerana Allah, doa pada Allah, angkat tangan kita, ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan kerja haram ini. Aku telah meninggalkan kerja yang ada syubhah ini. Hanya semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Hanya semata-mata kerana aku takutkan balasan-Mu, ya Allah. Hanya kerana keinginan aku untuk mendapatkan syurga-Mu, ya Allah. Maka gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik.
baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesemuanya adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarilah aku di atas kesabaran aku menghadapi musibah ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Muslim, melainkan Allah pasti akan bagi dia gantian yang lebih baik. Jadi sahabat semua jangan risau. Tak apa. InsyaAllah kita pun nak kena berhenti setakat ini kerana saya perlu ada satu urusan yang sangat penting, jadi minta maaf saya berhenti awal sikit pada hari ini. Tapi jangan risau, macam mana pun kita tetap akan berkongsi dengan kesempatan yang ada semampu yang kita mungkin. InsyaAllah sekiranya manfaat kita amalkan, kita manfaatkan apa yang kita belajar, itulah yang terbaik. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat semua yang bersama dengan kita pada malam ini di Zoom, di IG, di Facebook. Tak dilupakan kepada penganjur kita Global Ihsan. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ayat yang akan datang, pada ayat yang 60, 67 insyaAllah. Terima kasih. Kita bertemu lagi. Okey, ada tanya, Doktor selalu live hari apa? Saya selalu live hari Rabu pada pukul 9 suku malam. Itulah. Ada orang dia rajin live selalu kan. Saya ni pemalu sikit nak live selalu ni, kurang sikit. Tapi saya selalu buat video lah. Nanti video-video saya tu saya kongsikan lah dalam TikTok, IG dan juga Facebook. InsyaAllah lebih kurang 2 atau 3 video seminggu. InsyaAllah doakan moga Allah permudahkan. Moga-moga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Kadang-kadang satu video tu boleh merentas ke luar negara, boleh dilihat oleh ratusan ribu, jutaan orang walaupun kita berada di sini. Jadi itulah manfaatnya. Itulah yang insya-Allah berkaitan dengan ayat yang kita akan kongsikan pada minggu hadapan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye.